Tugas-tugas lainnya yang di-Pertuan Agong adalah menjadi ketua agama Islam untuk negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, ya, dan juga 3 wilayah persekutuan seperti Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Kalau kita rujuk kepada perkara 153, ini jelas ya, tapi ramai orang hanya fokus kepada peranan Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong juga perlu memelihara kedudukan istimewa orang Sabah dan Sarawak, ya, orang pribumi Sabah dan Sarawak, dan juga menjaga dan menjamin kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Berkuasa mengisytiharkan darurat dan perkenankan undang-undang darurat. Okey, rujuk kepada perkara 152. Merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, perkara 41. Berkuasa melantik ataupun melecut jawatan Jemaah Menteri dan Timbalannya atas nasihat Perdana Menteri. Ya. Kita rujuk ataupun kita kembali semula kepada prinsip asas, iaitu secara amnya Yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Melantik jawatan-jawatan seperti Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan sebagainya. Baginda juga akan melantik Ketua Audit Negara, Peguam Negara, Ahli Dewan Negara dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Ada setengah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menjalankan tugas-tugas raja di negerinya sendiri, kecuali tugas sebagai Ketua Agama Islam, yang itu boleh. Ya, tugas dan kuasa yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan di negerinya, itu pun boleh. Kuasa untuk melantikkan seorang pemangku raja dan anggota Majlis Pangkuan Raja di negerinya. Okey. So, secara amnya, apabila seorang raja menjadi Yang di-Pertuan Agong, tidak boleh menjalankan tugas raja di negeri sendiri, melainkan 3 tugas yang saya nyatakan tadi. Tidak boleh memegang jawatan bergaji pada masa yang sama apabila menjadi seorang Yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh bergiat dalam perniagaan. Ya, tidak boleh menerima sebarang gaji dari negeri sebagai raja di negerinya. Pengundian untuk Yang di-Pertuan Agong hanya dibuat oleh raja-raja. Dan pemilihan ini adalah secara bergilir. Tidak boleh dipilih 2 kali dalam satu pusingan. Okay. Majlis Raja-Raja pula mempunyai tugas dan signifikannya yang tersendiri. Okay. Ahli dalam Majlis Raja-Raja adalah semua raja ataupun sultan dari 9 buah negeri dan yang di-Pertua Negeri daripada 4 negeri. Peruntukan perlembagaan yang kita perlu rujuk di sini adalah bab 2 perkara 38. Okay, Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasminya pada 1948, okay, semasa Persekutuan Tanah Melayu dilancarkan. Kenapa Majlis Raja-Raja ini sangat signifikan? Kerana Majlis Raja-Raja ini mempunyai hubungan yang rapat dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ya? Dan penubuhan Majlis Raja-Raja adalah berdasarkan perkara 38 yang saya nyatakan tadi. Okey, apakah peranan dan tugas Majlis Raja-Raja? Antaranya adalah untuk memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong, untuk mempersetujui ataupun tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama yang melipati seluruh persekutuan. Upacara agama, ya. Mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Okey. Majlis Raja-Raja boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan undang-undang yang berkaitan dengan Majlis Raja-Raja itu sendiri. Melantik anggota Mahkamah Khas, ya, di bawah perkara 182 dan juga memberi pengampunan di bawah perkara 42. Majlis Raja-Raja boleh juga mengimbangkan soal-soal mengenai dasar negara dan apa-apa juga perkara yang difikirkan patut. Mereka boleh mengimbangkan isu-isu ini. Perkara-perkara di mana Majlis Raja-Raja perlu dirujuk adalah dalam pelantikan Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim, Ketua Audit, Ketua Ahli SPA dan Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Okey, di dalam perkara-perkara seperti ini, Majlis Raja-Raja perlu dirujuk. Juga perlu rujuk Majlis Raja-Raja untuk pertimbangan dalam perubahan sempadan negeri, memperluas anggota persekutuan, mempertimbang perkara berkaitan dengan agama Islam, mempersetujui ataupun tidak rang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja, pindaan perlembagaan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja,
Okay, so of course dalam aspek ini kita perlu rujuk Majlis Raja-Raja. Perkara yang menyentuh kedudukan Raja-Raja, perkara 38.4 pun perlu dirujuk Majlis Raja-Raja. Perkara yang sentuh tentang artikel 153 itu kedudukan khas orang Melayu dan juga anak Sabah dan Sarawak dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain perlu merujuk kepada Majlis Raja-Raja juga. Okey, pada 1992 terdapat pindaan dalam perlembagaan kepada imuniti ataupun kekebalan raja, ya. Pindaan ini dilakukan untuk memelihara kedudukan institusi beraja supaya tidak disalahgunakan dan mengukuhkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen supaya tidak terlalu banyak kuasa ataupun diberikan kepada mana-mana pihak. Raja hanya boleh didakwa di mahkamah jika melakukan kesalahan di luar tugas rasmi. So, jadi kalau ada satu perkara yang menjadi satu kesalahan tetapi dijalankan semasa baginda membuat tugas rasmi, itu tidak boleh dibawa ke mahkamah. Tapi dalam perkara-perkara di luar tugas rasmi baginda, itu boleh dibawa ke mahkamah, tapi bukan mana-mana mahkamah, hanya mahkamah khas. Imuniti raja dapat dilihat dalam perkara 181 dalam kurungan 2. Tiada apa-apa jua prosiding pun boleh dibawa di mana-mana mahkamah terhadap raja suatu negeri atas sifat peribadinya kecuali di mahkamah khas yang ditebuhkan. So, kita tahu bahawa kalau kita nak bawa seorang raja ke mahkamah hanya untuk perkara-perkara dalam urusan peribadi dan hanya di mahkamah khas. Jadi di sini saya nak gariskan sekali lagi bahawa sebenarnya sistem raja berperlembagaan sangat melengkapi sistem demokrasi berparlimen dan juga sistem persekutuan. Kita tak boleh anggap bahawa raja yang di-Pertuan Agong tidak memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran negara. Semua ini saling mengimbangkan kuasa antara cabang-cabang pentadbiran supaya tidak ada satu badan pentadbiran yang melebihi kuasa. Dan Yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan memainkan peranan yang penting untuk menjamin keamanan dan kebahagiaan rakyat sebenarnya. Okay, jadi dalam situasi di mana keadaan politik tidak stabil dan sebagainya, Yang di-Pertuan Agong merupakan tunggak perpaduan kita dan kestabilan kita, kerana Yang di-Pertuan Agong boleh bertitah supaya ahli-ahli politik berhenti dengan agenda politik yang mungkin boleh mengancam keselamatan rakyat, terutama apabila kita berdepan dengan satu pandemik, ya. Dan pelbagai contoh lagi yang saya boleh utarakan, ya, tetapi masa tidak mengizinkan. Jadi di sini saya harap pelajar dapat faham sedikit sebanyak tentang kepentingan institusi beraja dan konsep raja berperlembagaan dalam sistem pentadbiran di Malaysia. Sekian, terima kasih.